sejahtera dan salam hormat. Nama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 16 November. Riam Road Secondary School di Miri merupakan sekolah persendirian Cina dengan hampir 100% pelajarnya adalah daripada masyarakat Cina, namun kini dengan pelajar berbilang kaum apabila terbinanya Riam Hill International Secondary School. Perdana Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, persaingan pendidikan Cina dan sekolah antarabangsa merupakan gabungan yang baik untuk para pelajar mempelajari kedua-dua pendidikan yang berdasarkan dua budaya yang berbeza. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata, ini selaras dengan Sarawak yang sedang menuju ke arah era digital menjelang tahun 2030 dan sekaligus melahirkan model insan berinovasi. I must congratulate the board of management as well as directors of the school for their far-sightedness and their vision to produce students that can adapt to the changes, particularly the demand and needs of the future. Beliau berkata demikian selepas merasmikan blok akademik dan pentadbiran Riam Road Secondary School dan Rial Hill International Secondary School di Miri. Terdahulu dalam majlis berasingan, beliau menyempurnakan majlis pecah tanah terminal bas Miri bernilai 23 juta ringgit yang terletak di Jalan Cahaya dan Jalan Miri Bypass yang berkeluasan 10,845 meter persegi. Terminal itu bakal menjadi penghubung utara Sarawak iaitu negara Brunei Darussalam, Limbang, Lawas dan Sabah, manakala selatan Sarawak pula Bintulu, Sibu, Kuching dan Pontianak. Pembinaan projek akan dimulakan pada Disember depan mengambil tempoh 26 bulan dan ia akan diserah kepada Majlis Bandaraya Miri Januari 2024. Inisiatif kebajikan yang diperkenalkan kerajaan negeri beberapa tahun lalu akan diteruskan bagi menjamin kesejahteraan rakyat Sarawak. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberi jaminan itu berdasarkan keupayaan kerajaan negeri mentadbir dan mengurus perbelanjaan. Jelas Datuk Seri Fatimah, Sarawak bertuah mempunyai Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang dilihat sebagai seorang ekonomis kerana kebijaksanaannya mencari dana untuk membangunkan Sarawak. Walaupun kerap berlaku pertukaran kerajaan di peringkat persekutuan sehingga menjejaskan sebahagian projek pembangunan di Sarawak, Ketua Menteri tetap komited meneruskan projek yang telah dirancang sekalipun terpaksa menggunakan dana sendiri. Salah satunya adalah meneruskan projek pembinaan Jambatan Batang Lupar 1. Tambahnya, beliau yakin setiap inisiatif kebajikan yang diperkenalkan oleh kerajaan akan diteruskan walaupun melibatkan perbelanjaan yang besar. Beliau berucap pada sesi taklimat inisiatif kerajaan negeri melalui kementerian yang diterajuinya di Dewan Masyarakat SPAO. Di bawah kepimpinan Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, kerajaan negeri telah memperkenalkan 10 inisiatif kebajikan, antaranya Endowment Fund Sarawak, Bantuan Ibu Bersalin, Kenyalang Gold Card, Bantuan Ihsan Kematian dan Bantuan Khas Pesakit Buah Pinggang. Kawasan pesisir Sebuyau yang kita kenali hari ini mungkin lenyap dalam 80 tahun akan datang akibat hakisan pantai yang semakin parah. Ratusan ribu penduduk pada ketika itu mungkin terpaksa berpindah ke tanah tinggi. Bagi menghalang kemungkinan itu, wartawan Syadikin Bahrain ada laporannya. Sudah lebih 50 tahun penduduk di sini diancam pembunuh basah. Pembunuh yang berkekuatan ratusan triliun kubik tan dan juga masin air laut. Masih dengan label tu. Ya dengan tu. Masih hanya masuk. Ya tu. Dengan tu. Kita ikhtiar tambah baru. Tapi terfikir bila tak nambah macam tu. Lebih parah lagi, pemusnah semula jadi bermusim itu turut menimbulkan pelbagai masalah. Sebab yang ada laut Cina Selatan. Jadi ombak besar.
Dia sebenarnya kisah lomba besar. Besar rumah ada yang besar ya. Besar naik tinggi ya. Kami dulu nanam macam-macam je tanah lebah ya, macam ada pokok kuini, rambutan, durian, ada nanam buah pisang, semua ada yang kami ambil. Musnah habis. Atas keprihatinan kerajaan, risauan mereka bakal berakhir dengan pembinaan tempatan banjir. Menjadikannya realiti, tugas berat bagi Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak. What we are doing is a rock embankment. Actually, it's quite a robust design that can last 50 years, no problem. Because even if there is some erosion on the outside, it's a flexible type of design. You will just sink down and you can just maintain it with just adding some big rocks on top. Projek yang menelan kos 340 juta ringgit dengan jarak 26.7 km panjang itu berupaya menyelamatkan pekan itu dari hakisan ganas. Bagaimanapun, untuk menyiapkannya bukanlah satu tugas mudah. Transportation is the main issue. So accessing to the site, because it's a flat, mud flat, they can't use a big bus to approach the lake area. So they have to use road. Of course, there are kampung around. Malah, bagi menyekat air masin terus mengancam kehidupan penduduk di sini, sebanyak 3.2 juta tan batu diperlukan bagi memperkokohkan benteng tersebut. Penghadang ombak yang dibina sebelum ini tidak berupaya untuk menahan hakisan air laut dan masuk ke kawasan darat ini. Ditambah pula dengan kenaikan paras air laut pada setiap tahun yang berupaya memusnahkan seluruh kawasan pantai ini. Dan kini, projek 5 blok yang harus disiapkan dalam tempoh 24 bulan bagi tiap-tiap pakej sedang dilaksanakan dalam pelbagai fasa sejak tahun lepas. Ia projek impian bagi penduduk kampung ini. Bila benteng yang dibuat, kami nak besarlah harapan lah, mudahannya cepat-cepat. Harap je bagus lah. Mungkin kubik kukuh lagi lah, bagus lagi lah. Sensara lah kena masalah yang kena asin tu. Nak seruk gila lah. Apabila ia siap kelak, ia bakal memanfaatkan 10,780 penduduk di Sebuyau dan Sebangan. Mereka tidak lagi khawatir dihempas ombak ketika tidur. Syarikin Bahrain, RTM. Sebanyak 903 buah pasukan bomba komuniti ditubuhkan sejak ia mula dilaksana pada tahun 2015 sehingga kini. Timbalan Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak Tiong Ling Hee berkata jumlah tersebut melibatkan penyertaan seramai 8,803 orang ahli di negeri ini. Bagi tahun ini, Tiong mendedahkan 16 pasukan ditubuhkan iaitu 8 pasukan di Tanjung Manis, 6 pasukan di Semop dan 2 di Sarike. Katanya program sebegini akan diteruskan di Miri dan Lawas dengan anggaran 31 pasukan akan ditubuhkan. Beliau berkata demikian semasa menghadiri majlis penutupan program bomba komuniti dan Firepoint yang disempurnakan oleh Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab di Dewan Industri Kecil dan Sederhana Sibu. Dalam pada itu, Insinyur Yusof berkata, program sedemikian satu langkah proaktif bagi menangani dan mengurangkan risiko kebakaran. Manakala bagi Michael Dresa, usia bukan penghalang bagi beliau untuk turut serta dalam program ini kerana ia banyak manfaat serta ilmu yang diperolehinya dalam memastikan keselamatan penduduk di rumah panjang. Persatuan rumah komuniti ini memang bagus untuk rumah panjang. Untuk kampung kami di rumah dadat untuk keselamatan keluarga. Penubuhan pasukan bomba komuniti ini bertujuan menyemai kesedaran terhadap pentingnya menangani kebakaran di peringkat awal dalam kalangan masyarakat. Siri Jelajah Sukma Badminton Sarawak yang diadakan di Miri mendapat sambutan menggalakkan dengan melibatkan seramai 179 orang peserta. Penyandang Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin merangkap Menteri Pengangkutan Sarawak berkata pertandingan tersebut merupakan satu langkah yang baik dalam usaha mencungkil bakat peserta yang berpotensi untuk dipilih dan mewakili pasukan Sarawak ke Sukma tahun hadapan.
Menurut Datuk Seri Lee Kim Shin, Sarawak mempunyai potensi besar dalam meningkatkan standard sukan badminton dan berharap semua pemain yang terpilih meneruskan latihan secara intensif untuk meningkatkan mutu sukan itu di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan penutupan siri jelajah Sukma Badminton Sarawak di Miri. Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu jumlah penyertaan bagi sukan badminton telah menunjukkan peningkatan berbanding beberapa tahun lepas. Jelasnya dengan adanya pemain yang berpotensi serta latihan yang teratur dan pengurusan yang baik, beliau yakin pasukan Sarawak dapat melakukan yang terbaik pada Tamasya Sukan tahun hadapan. Dalam pada itu, beliau juga menyeru agar Persatuan Badminton di Sarawak meningkatkan pengurusan sukan tersebut. Beliau turut mencadangkan Perbadanan Sukan Sarawak bekerjasama dengan Universiti Curtin Malaysia untuk menawarkan ijazah dalam bidang sains sukan. Baik, dengan itu sekian berita pagi Sarawak edisi 16 November. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung keluarga. Yang sahih di Berita RTM, saya Vanessa Mering. Salam hormat dan jumpa lagi.